Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi summa ila rida min ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا في العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاة الجماعة كتب الله تعالى له ذاهبا راجعا 10 حسنات ومحى عنه سيئات ورفع له درجات. صدق رسول الله. Alhamdulillah. Pertama dan buat selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yang mana kita masih diberi keupayaan untuk meneruskan kehidupan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dapat kita berkumpul untuk sama-sama pada
mendengarkan ayat-ayat Allah SWT dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini, Allah masih memberi keupayaan dapat menggerakkan tulang belulang kita ini untuk menyatakan sifat kehambaan kepada Allah, merasai bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini keberadaan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, yang mana kita mengharapkan bahawa sesungguhnya kita meletakkan segala-galanya kepadanya, dan kepadanya lah kita memohon segala hajat yang kita hajatkan. Sebab itu dalam erti kata, kita ni sentiasa menyaksikan akan penyaksian Allah SWT, menyatakan dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi dalam erti kata, dalam perjalanan kita hidup ni adalah meletakkan kembali kepada Allah SWT, menyatakan sesungguhnya dalam hidup kita ni hanya Allah lah saja yang kita harapkan. Hanyalah Allah sajalah tempat kita meminta, dan kepadanya Allah jualah tempat berkuasa segala-galanya, dan kepada yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah saja yang dapat melakukan apa jua perjalanan kehidupan kita ini. Sebab itu dalam arti kata, kita ni syukur kepada Allah kerana apa? Masih diundang oleh Allah Ta'ala menjadi tetamunya. Ada juga manusia yang dalam kehidupannya tak sempat nak berkunjung ke rumah Tuhan. Bukan soal malas, bukan soal tak sempat. Kerana sesungguhnya kalau kata tak sempat ataupun malas, tempat lain boleh kita kunjungi. Ya tak? Kita boleh pergi Ekonsip, kita pergi Giant, kita boleh pergi ngeteh. Ya tak? Bukan orang lelaki je ngeteh, orang perempuan pun pandai ngeteh juga ya. Betul? Masalah aku di belanja ngeteh, dia ngeteh juga namanya itu. Alhamdulillah kan. Jadi dalam erti kata, kalaulah sifat kita ini tidak memandang, merasai keberadaan Tuhan, kita ni jadi tetamu kepada Tuhan. Kalau tempat lain kita boleh pergi, kalau rumah Tuhan tak boleh pergi, agak-agak kenapa? Kerana sesungguhnya kita ni tidak menjadi tetamu Tuhan. Kan? Allah tak panggil kita. Kalau kata tak sempat ataupun tak malas nak pergi, bukan soal malas tak pergi. Kalau kata malas nak pergi masjid, kenapa tempat lain boleh pergi? Ya tak? Tempat lain boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Itu masalah juga. Pasal apa? Sesungguhnya Allah tidak menjadikan dirinya itu sebagai tetamu kepada Tuhan. Kalau dia rasa dirinya dijemput oleh Allah Ta'ala dengan seruan azan, itu tanda kasih sayangnya Tuhan. Allah panggil kita untuk kita menyaksikan akan keberadaan Tuhan dalam hidup. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita ni kembali kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam syahadah yang kita maksudkan, yang kita saksikan, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dan aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah ataupun Rasulullah. Jadi, adakah dalam perjalanan kehidupan kita ini kita jadikan Muhammad itu sebagai ikutan kita? Sebab itu saya bawakan ayat Al-Quran pada malam ini dalam suratul Hasr, juzuk ke-28 ayat 7. Ayat 7.
apa yang Allah nak beritahu pada kita ayat bawah sekali tu. Allah sebut, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu." Allah menyebutkan pada kita bahawa sesungguhnya dan apa jua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah dan amalkan. Wa ma atakumur rasul, apa jua yang telah diberikan kepada Rasulullah itu, Allah menyebutkan fahuzuhu, maka terimalah dan amalkan. Jadi kalau melihat daripada apa yang Allah tegaskan pada kita, adakah sepanjang perjalanan kehidupan kita selama Allah beri nikmat kita ni, kita ikut Rasulullah? Adakah Allah kita terima sungguh apa yang telah dinyatakan oleh Nabi pada kita? Itu persoalan kita. Pasal apa? Kalau kita tak nak ikut, kita langgar larangan Tuhan, maka sesungguhnya ayat bawah itu menyebut, innallaha syadidul iqab. Kerana sesungguhnya Allah amatlah berat azabnya bagi siapa? Orang-orang yang melanggar perintahnya. Ya tak? Jadi selama mana hidup, kita ni kena melihat bagaimanakah perjalanan hidup kita ni. Adakah kita ikut sunnah ataupun apa yang Nabi diberikan kepada Nabi, adakah kita ambil ataupun tidak? Ataupun sekadar kurti rongokno tapi orang amal. Ya tak? Ada orang inai tahu. Tahu sembahyang pergi masjid 27 ganda. Tapi kurang ngerti, tapi orang gelem lunga, orang amal, orang dadi apa-apa. Dadi hamba yang engkar. Ya tak? Kalau kita susuri daripada perjalanan hidup kita ni tuan-tuan, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, ikut sunnah tak? Itu persoalannya. Ngeteh tu ikut sunnah tak? Ikut sunnah lah tu, pasal dia ramai-ramai, lepas tu dia belanja orang, sunnah lah tu. Itmu ta'am, memberi makan kepada orang lain. Kan sunnah tu, kan Nabi suruh itmu ta'am. Betul? Yang dibelanja pula Ustaz Jumat. Ya, alhamdulillah. Kira. Inilah antara perjalanan kehidupan kita tuan-tuan. Jadi dalam arti kata, bila mana apa yang Allah sebutkan pada kita tadi, wa ma atakumur rasul, apa jua yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka sifat diri kita Allah jelaskan fahuzuhu. Maka yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Jadi nak cerita ini lagi, saya nak kongsikan sejauh manakah keyakinan kita, kepercayaan kita, yang kita benar-benar yakin atas syahadah kita dengan Tuhan, penyaksian Tuhan yang Allah habarkan kepada Muhammad untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Antaranya hadis yang saya bacakan dalam kitab Al-Mahbu wa Munabbi'ul Qulub, dalam bab yang disebutkan mengenai kelebihan melakukan sembahyang berjamaah. Dalam kitab yang disebut Al-Jauhar Al-Mahbu wa Munabbi'ul Qulub, yang memberi peringatan hati yang lalai. Apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man syahida salatal jama'ata, barang siapa yang hadir sembahyang berjamaah. Salatal man syahida, bahawa barang siapa yang menyaksikan. Mana apa dia melakukan amal ibadah itu dengan apa? Solat berjamaah. Jadi bila Nabi sebut hal yang demikian, adakah menjadi
kewajipan kita untuk melakukan sembahyang berjemaah dituntut. Maknanya tidak ataupun tidak kena pergi. Pasal apa? Kerana menjadi kewajipan kita ni. Maknanya kena buat. Apatah lagi kalau kita ni berjiran dengan masjid. Sembahyangnya bukan kat rumah, dalam masjid. Hujah dia Nabi sebut, la solatal lijaril masajid illa fil masajid. Tiada sembahyang bagi orang jiran masjid. Jiran masjid ni siapa? Keliling kita ni lah. Yang nama jiran ni, macam mana kiraan dia? 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. 40 ke atas ada? Ada, rumah bangsa. Kan? Ya tak? Jadinya dalam arti kata, kalaulah dalam perjalanan kehidupan kita ni, kalau kita hidupnya masih tak mampu nak datang rumah Tuhan, tak mampu nak datang menghadiri sembahyang berjamaah, agak-agak uripe ardati apa. Allahu Akbar. Kan? Kalaulah agama lain dia tahu tempat dia nak pergi mana. Ya tak? Kalau yang nama Majusi Kristian tu dia tahu pergi gereja. Kalau yang nama Buddha dia tahu pergi tokong. Kalau yang nama Hindu dia tahu pergi kuil. Yang Islamnya pergi masjid. Tapi enak juga jeng jadi wong orang kenal nang masjid. Kepriwe? Kan? Jadi inilah sebab itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita, disuruh man syahida salatal jamaati. Kenapa Nabi beritahu hal yang demikian? Bahawa sesungguhnya Nabi menyebutkan Allah suka pada hamba yang melakukan hal yang demikian. Apa Allah buat? Kataballahu ta'ala lahu zahiban raji'an. Maknanya perbuatan hamba itu Allah suka macam mana? Mensuratkan akan Allah Ta'ala pergi dan baliknya. Zahiban raji'an. Pergi. Zahiban raji'an. Balik. Raja'ah. Zahaba pergi. Raja'ah balik. Berarti orang kena jadi mudhafun ilaihi, jadi zahiban, dia kena pergi, dia kena balik. Maksudnya apa? Maf'ulun bih. Jadi kita bahasa Arab kan. Jadi dia kena pergi. Mana kena pergi mana apa? Perintah pergi. Bukan orang lungo, kena lungo. Kena pergi bukan tak pergi. Ojo kurung-kurung no wai. Kurung azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Mari sembahyang, marilah menuju kejayaan. Sorak sakarepe dhewe kerja wae. Ikut suka hati dia kan. Kalau saat ketika itu dia sibuk urus dunia lah. Ingat, kita ni tertipu dengan pujukan syaitan. Nanti bab syaitan ni kan, Allah cerita kat mana? Syaitan ni Allah cerita kat mana? Surah Ibrahim ayat 21. Nanti kalau aku sempat aku ceritalah. Tapi insya-Allah cepatlah 8-6 minit. Dah masuk insya. Kalau 8.30 sedap sikit kan. Kita cerita panjang. Tapi tambahlah biar sikit dapat amal. Kalau banyak tak ngamal, orang tanggung gawe juga. Kan? Biar sikit. Apa yang Nabi sebutkan pada kita, pergi dan baliknya itu bahawa sesungguhnya Allah menulis, mensuratkan baginya
asyara hasanatin, yaitu sesungguhnya Allah memuliakan bagi orang itu 10 kebajikan. Kemuliaan yang Allah bagi dalam kehidupannya 10 tu. Yang selebihnya, yang 90 mana pergi? Dibagi, kan kita dapat markah 100%, tapi dibagi 10 je. 90 kat mana? Itu kat sana. Dekat akhirat. Pasal apa? Nak bandingkan dunia dengan akhirat, jauh beza. Ini hari kalau kita buat kerja dunia, kan penat. Esok kat sana tak penat-penat. Kita menuai kan, dekat sini penat. Walaupun makan penat tau. Penat lah. Dah makan-makan kenyang. Wah, kenyang bro. Nak pergi bilik air. Kan keluar bilik air, nak mandi. Tak penat namanya tu. Kan penat kan. Tapi kalau dekat syurga, tak penat. Makan, tak berak-berak. Betul kan? Berak tak kat syurga? Makan makin sedap. Perut sedap. Itu nikmat kat sana yang 90. Orang tak nampak. Biarlah. Kau masjid pun malas, orang itu apa, ya orang itu apa-apa. Jadinya 10 kebajikan yang Allah nak bagi kat kita, apa yang disebut oleh Nabi. Kebajikan ni apa tuan-tuan? Hidup kita ni Allah pelihara. Pelihara macam mana? Kalau kita hidup dekat dunia ni sentiasa memandang keberadaan Tuhan, melakukan ketaatan kepada Tuhan, Allah pelihara hidup kita ni. Orang jaga. Yang pernah disebutkan apa tu hadis? Man solat solatul khamsah ma'al jamaah a'tullah sittata asya'a. Barang siapa yang sembahyang berjemaah, Allah beri anugerah padanya 10. Beri anugerahnya 6 perkara. Sittata asya'a. Apa yang pertama? La yusibu fikru fid dunya yarfa'ullah min azabil qabri yahsyuru minan nabiyyin. Apa lagi? Yahsyuru minan nabiyyin yamuru ala syatul muskal baratul khatib. Yang keenam, yadkhulullah ilal jannah bila hisabin wala azabin. Yang keenam. Yang kelima, yu'ta kitabahu bi yamini. Dan yang keenam, yadkhulullah ilal jannah bila hisabin wala azabin. 6 perkara kan? Pernah dengar kan? Pernah cerita kan? Aku sudah banyak kali aku cerita. Tapi sekul lali kerkapak no. Ingat tak? 6 perkara ni. Kan? Itu yang Nabi sebut pada kita. Allah beri kemuliaan. Tapi orang tak nak juga. Kan? Macam mana? Sifatnya, kasihnya Allah pada kita, apa yang Nabi sebutkan, bahkan lagi tadi, melakukan amal ibadah kita ni. Kan? Kalau orang tanya, aku kira ngomong masjid, banyak orang ni apa-apa pun, tak koyak-koyak pun. Faham tak? Ada orang cakap, Ustaz, aku ni hari-hari pergi masjid tak kaya pun macam ni juga. Ingat tak? Ingat pergi masjid ni nak kaya ke? Allah nak tengok iman kita ni. Adakah kita meletak sebenar iman penyaksian kita dengan Tuhan? Itu je. Kan? Bahkan apa yang kita buat ni, amal selama amal kita hidup ni, boleh ke jamin masuk surga? Bang, kita buat amal kita di masjid semua ni, baju buang ni, boleh ke masuk surga? Moga-moga je. Moga-moga dia apa? Mengharap mudah-mudahan Allah terima. Sebab apa dalam hadis yang lain? Dalam kitab apa tu? An-Nasihu Dunia wal Wasiyatul Iman. Dalam bab amalan sunat. Sebab apa? Nabi sebut la yadkhulal ahadun ilal jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Qalu ya Rasulullah wala anta wala ana illa bi ghammadillahi bi rahmatillah. Maknanya apa? Tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalannya. Nabi ditanya sahabat, wahai Rasulullah, adakah termasuk engkau juga tak masuk surga? Wala ana, termasuk aku. Illa, kecuali bi ghammadillahi bi rahmatillah.
Mana kecuali dengan naungan ataupun kurniaan Allah dengan rahmatnya. Tak? Sebab itu kita ni datang rumah Tuhan nak dapatkan rahmat, kasih sayang Tuhan, redha-Nya Tuhan. Sebab itu kena datang selalu. Bukan soal aku datang tak dapat apa-apa pun. Bukan soal tu. Tuan. Ya tak? Jadi kenalah datang. Sebab itu Nabi sebut tadi, zahiban raji'an, datang. Dekat dunia ni Allahu Akbar. Kalau katakan apa yang kita cari, apa yang kita kumpul, apa yang selama mana kita hidup, kita kumpul, kita punya ke? Bu, kita punya ke? Tu gelang emas yang pakai tu, kan? Yang dipakai tu, siapa punya? Ha? Kalau andanya meninggal, siapa punya? Suami ambil tu. Kan? Kena mati nak buat apa lagi, suami yang ambil. Silap suami pun sedih, tapi dia sedih tapi tengok. Tengok ni. Suami isteri aku dah tak ada pilihan aku lagi ni. Suami yang untung lah. Dia kahwin lain, dia bagi dekat bini lain. Tak apa juga, jariah lah namanya tu. Kan? Jadi yang nak kalau di hal kita hidup ni tuan-tuan, apa nak kita sebenarnya? Kan? Contoh kata kita ni bukan tak sempat nak baca Quran. Bukan tak boleh baca Quran. Tapi kadang-kadang Quran memang tak dibaca, bukan tak tahu baca. Tahu baca Quran. Kan? Tapi tak sempat-sempat baca Quran. Yang sempatnya tengok apa? WhatsApp, Twitter, Facebook. Kenapa tu? Kenapa macam tu? Kalaulah sifat kita macam tu, kan? Kenapa sebenarnya Allah tak nak dengar suara kita? Kita tak nak baca Quran. Kenapa kita sempat benda lain? Kita tanya. Anak kita ni kan, hari ni kan, orang sempat tengok apa? Ni tengok handset. Ni tengok handset kan. Kalau orang Jawa jaga apa ni? Setan leper. Hah? Setan leper ini. Iya, jadi setan leper. Apa? Leper Filipi lah. Jauh lebih sikit leper. Setan leper macam ni. Kadang-kadang asyik benda ni je kan. Quran dah sempat, tapi ni sempat. 24 jam sempat. Sampai turu pun delok juga. Ha? Memang betul, tapi jarang tengok Quran, yang tengok Facebooknya, Twitternya. Memang betul ada Quran, tapi berapa ramai yang tengok Quran? Masing-masing cuma ada. Aku baca Quran pun tak nak tengok buka muka surat berapa. Aku dah sebut pun tadi. Apa tu? Suratul Azhar juzuk yang ke-8 ayat 7. Tengok. Orang wedok ni belum. Tapi orang tu pasal semua dah hebat kan. Semua best. Monitor dekat sini semua hebat dan dia boleh baca. Kan? Aku ni tak tahu pasal aku tengok. Pasal aku tak tahu. Kan? Jadinya sebenarnya kalau kita ni tahu baca Quran, bukan tak tahu, tak sempat membaca Quran. Kenapa? Allah tak nak dengar bacaan kita. Kalau dah Allah tak nak dengar bacaan Quran kita, agak-agak doa yang kita minta Allah terima ke? Sembayang rajin tapi Quran dah kelem bocor. Agak-agak doa yang minta tu Allah nak dengar ke? Sedangkan kalam Tuhan kau tak nak tengok, tak nak dengar. Tapi benda lain kau sempat. Aku tak marah, aku ngomong baik. Siapa kau panggil aku? Kan? Ya, kalau cerita macam itu masuklah di aku juga. Kan? Beli kata menjadi tempat. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ajar kita ni bangun pagi tengok Quran. Sebelum terbitnya fajar, sebelum kita sembahyang subuh, Quran pun tengok.
sekurang-kurangnya 100 ayat. Itu bila aku cerita macam ni bukan apa, ingat beri akulah aku sini, ya Allah. Aku pergi cerita ke orang, aku ni cerita sama orang. Ingat senang ke? Memanglah ibu-ibu apa senang tengok aku macam ni. Sebenarnya aku ni kaki sebelah kan neraka tu. Ngomel tu. Orang senang untuk aku cerita buat Quran macam ni ni. Ni kalam Tuhan. Tapi kalau aku cerita aku tak buat, saya kira aku dikit melebur rokok. Ingat senang. Allah Akbar. Sebab itu aku lemah. Itu minta, ya Allah, Kau beri keupayaan padaku, ya Allah, untuk bagimu, ya Allah. Sebab itu mengadu kasih, ya Tuhan. Kalau Allah bagi, ini ngadu gelem jalur orang apa orang, baca Quran ada gelem arti terengok seorang. Kalau kita hidup tak nak tengok Quran, tak nak baca Quran, Allah nak dengar ke doa kita? Tuhan jawab masuk dia. Sebab itu Nabi pesan kat kita, sembahyang dijaga. Sebelum sembahyang berjemaah dapat 10 asyara hasanatin. Bahkan bukan itu saja, wa maha anhu asyara sayyi'ah. Dan juga Allah menghapuskan daripadanya 10 kejahatan. 10 tu. Kejahatan ada pada kita ni banyak, bang. Siapa tak? Orang aku dia aku baik, tak ada, semua sama je. Allah buang sifat jahat kita ni. Malas kita, ya kan? Mata suka tengok benda yang Allah hapuskan. Bila kita macam tu, Allah aku tengok Quran gitu. Allah hapuskan. Ya tak? Tapi kita tak minta. Jika sembahyang rakyat jemaah, dia orang itu. Sebab itu sembahyang jemaah itu menjadi keutamaan. Nabi pesan. Dan lagi, antaranya lagi Nabi sebutkan pada kita yang ketiga, wa rafa'a lahu asara darajatin, dan juga Allah angkat baginya 10 darajah, 10 kemuliaan. Allah muliakanlah hidup kita ni, kan? Tak nak ke Allah nak bagi kat kita dengan asbab sembahyang berjamaah. Itu antaranya lah. Jadi apa yang disebutkan pada kita tadi menerusi Al-Quranul Karim, kan? Menerusi Al-Quranul Karim tadi adalah Allah menyatakan pada kita tadi, wa ma atakumur rasul, dan apa yang telah diberikan oleh Nabi atau Rasul itu, fahuzuhu, maka ambil dan amalkan. Dan Allah juga menyebutkan, wa ma nahakum anhu fantahu, apa jua yang dilarangnya untuk kamu lakukan, maka patuhilah larangannya. Ini benda yang dilarang patuhi. Tapi benda yang dilarang itulah kita senang buat, kita suka buat. Tidak, zikir juga, sembahyang juga, ngaji juga. Tapi tahu, kata orang, kau tahu aku ni pusat Jumat tu ngetek orang wedok. Contoh dia salah faham kan. Dia tak tahu. Dia sama anak muridnya, dia tahu, kau tahu tu Jumat mai dia ngetek sama perempuan. Tak tahu perempuan tu siapa. Bukan kawan-kawan kita juga ke satu jemaah. Dia tak faham itu Jumat dia. Tapi minum perempuan tak sabar mana lah tu. Dia tak tengok daripada jauh aja. Habis ya. Ngumpan itu kan. Habis ya. Selidik dulu. Jangan cakap saja. Kan? Sebab tu kalau benda tak jelas, kalau benda tak nyata, jangan dicerita. Kalau dah tahu salah, kalau dah tak betul, nak sokong, nak pangkah, ke situ pula kamu. Betul aku cakap. Kalau benda tu dah salah, dah tentunya salah, dah tak betul, kau nak sokong lagi, berdosa, masuk neraka. Ini aku nak cerita lagi. Ada pun cerita ulang.
dah disebut. Bila disebut hal yang demikian tu, itu saya apa tadi? Allah kata apa tadi? Benda yang dilarang jangan ikut, jangan buat. Dilarang jangan buat. Jadi aku bawa ayat Al-Quran 758. Lagi 7 minit. Boleh sempat lah. Kalau sempat tak apa. Aku cerita ni nak pasal apa tadi? Benda yang tak betul jangan ikut. Benda yang tak betul dah salah jangan. Yelah, aku cerita semasa lah. 19 bulan kemudian kan. Betul lah, kita nak pilih pemimpin yang mendaulatkan hukum Tuhan, mengikut syariat Tuhan. Jangan main suka-suka hati tu. Esok dekat akhirat dipujuk setan pujuk. Kau dulu dah tahu aku salah, yang kau ikut aku buat apa? Ni aku bacakan ayat biar jelas. Suratul Ibrahim juzuk 13 ayat 22. Apa Allah kata? Ni Allah yang beritahu kan. Saya bacakan aja. Surah Ibrahim juzuk 13 ayat 22. Allah kata apa? Wa qala al-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum azabun alim. Surah Ibrahim juzuk 13 ayat 22. Baik, kita sama-sama kongsikan. Ayat 22 menyatakan, artinya, dan syaitan berkata tu, wa qala syaitanu, dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Maksud apa? Esok dekat padang mahsyar kan, dekat padang mahsyar, setelah mana hisab diselesaikan, syaitan berkata. Maknanya hisab apa? Yang masuk neraka, yang masuk surga surga. Hisab kan? Dia cakap apa? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi. Ini syaitan. Syaitan bukan tak percaya janji Tuhan. Dia lebih yakin, dia lebih tahu, tetapi dia mengingkari. Nah, syaitan ni kejadian pasal apa? Dia dah berjanji dengan Tuhan masa dia goda siapa? Adam alaihissalam. Dia minta kau keluar daripada dunia. Tapi kau belum keluar, wahai Allah. Aku nak minta dengan kau, wahai Tuhan. Kan tengok syaitan punya kan? Aku nak goda umat hamba-Mu sampai hari kiamat. Tengok. Ni syaitan yang cakap, Allah beritahu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada janji yang benar. Janji yang benar kan? Hidup selepas mati benar, soal kubur benar, muka langit benar kan? Tapi kita yakin ke percaya? Kita yakin tak yakin? Kena yakinlah. Biar ada juga yang tak yakin. Aku tekan kono yo yakin mana? Kan? Itu yang itu. Dan aku pun menjanjikan kepadamu. Tengok, syaitan janjikan kepada kita. Tak apa, kau tak pergi masjid pun. Tak apa, kau sembahyang kat rumah, kau sembahyang juga. Itu yang sembahyang rumah, orang tukar-tukar masjid. Pasal tak apa? Tak ada ilmu, tak faham, tak ngaji. Syaitan ni, syaitan bagus dia. Oh, wow. Kau dalam rumah pun sembahyang juga. Tak angkat orang Tuhan. Orang masjid pun raupo. Kalau dah macam tu je lah.
Ni ya. Kalau kita tak ngaji tentang hadis, itulah dia sakar dewe, paham dewe. Tak nak ngaji. Kan? Tidak. Dan Allah juga beritahu apa ni syaitan cakap, tidak ada kuasa bagiku terhadapmu. Tengok, aku tak kuasa, tak kau, kan? Melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi suruhanku. Nampak? Syaitan punya pujukan. Aku bodoh kau, tapi kau ikut juga. Aku salah, aku tak betul. Aku ni memang tak betul, kau ikut juga. Kan? Oleh sebab itu janganlah kamu mencela aku. Tengok syaitan, dia pandai. Dia dah udah ngajak bujuk kita, dia cakap, kau jangan salahkan aku, yang kau ikut aku sungguh-sungguh. Siapa salah? Datuk kau tu dia salah, tak betul. Dia bukan dalam golongan orang yang redha kepada Tuhan, yang kau pilih juga. Kau jawablah itu. Tuhan ni semuanya. Kau dulu kat dunia, kau ikut dia kan ni. Kau dia tu salah tu, dah tak betul. Datuk dia salah, dah nampak salah dia. Yang kau nak sokong dia juga. Kau punya pasal dia. Setan punya tu kan. Dia tahu. Dia dah. Aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi suruhanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah diri kamu sendiri. Tengok. Maknanya apa? Esok je dekat miasat, dekat hari kiamat, nafsi. Ya tak? Orang yang kasih kat kita, orang yang sayang kat kita pun tak boleh tolong. Ya tak? Jadi ni Allah SWT menyatakan, inni kafartu bima asyraktumu min qabl. Sesungguhnya aku telah membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kita tak. Ya. Dia tu dia salah, dia tak betul. Kan? Yang kau nak ikut je siapa suruh. Ni Allah dah beritahu kan. Sebab itu ingat Allah beritahu, inaz zalimina lahum azabun halim. Jadi kita ni tuan, aku cakap aja, korang terpulang lah. Kau nak pilih siapa, kau nak bangga siapa, kan? Aku ada sebut siapa-siapa. Fikirlah sendiri, sembahyang hajat, minta kat Tuhan, ya Allah, kau tunjukkan aku yang baik. Kami sekertong elok baik. Bila azan, nanti aku sambung sikit je lah, tak nak banyak-banyak.
Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ni Allah masih memberi keupayaan dan moga Allah memberi faham dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan apa yang kita kongsikan, esok kita ke akhirat ni, kan? Syaitan ni dia lebih tahu daripada kita. Pasal apa? Syaitan tu tadi dia menyatakan kepada kita, dia ngaku sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu yang benar. Itu dia tanya, Allah beritahu apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kamu benar segala-galanya. Aku pun menjanjikan kepadamu. Syaitan pun janji pada kita, kau sembahyang, kau sembahyang. Dia suruh sembahyang kita. Ingat syaitan tak pergi masjid, dia pergi masjid tu. Syaitan pergi masjid tak? Datang. Cuma tadi masa azan dia terkencet-kencet lari. Pasal dia tak nak dengar, kan? Tapi dah habis azan, dia datang balik ni tu. Dia tengok seorang-seorang, kan? Dia tengok, ustaz ni cakap ni lama tak pun tak sembahyang. Tu Syaitan dah mula-mula lah, kan? Tapi tak apalah, aku nak cerita ni benda yang betul, kan? Benda yang ada dosa pahala. Jangan sampai kita tersilap. Silap kita ni bukan setakat dunia je tu, sampai akhirat. Tengok, aku nak jelaskan lagi lah tentang pemimpin tu, pemimpin. Betul lah, 19 bulan kita pilih siapa? Nak pilih apa? Macam tak faham je aku cakap ni. Cakap je lah je, nak pilih pemimpin 19 bulan, betul kan? Jadi pemimpin yang kita nak pilih ni yang macam mana? Pemimpin yang takwa, yang membawa kehidupan kita dunia dan akhirat, bukan dunia aja. Aku ujar lagi. Ujar apa? Tengok suratul Baqarah juzuk kedua ayat 166 167. Aku baca mantan dia, jangan banyak-banyak, nanti marah orang kat aku. Allah sebut, istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'an bihimul asbab. Ayat 166 Allah menyebut ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya. Faham tak? Faham tak ni aku cakap? Bukan aku cakap, aku baca je ni. Ketika ketua-ketua yang diikuti, yang ketua-ketua yang diikuti yang maksud apa? Yang kita bangga. Jelas tak? Meninggalkan orang-orang yang diikuti. Ketua ni meninggalkan orang yang tolong bangga dia, dia tinggal. Kenapa? Kenapa tinggal? Ni kat akhirat tu. Kenapa? Kerana wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Kerana mereka melihat azab masa saat itu Allah tunjukkan. Kau dulu kat dunia macam ni, Kau pujuk orang bukan main kau, Tapi yang kau pujuk kau tinggalkan, kau tak bertanggungjawab. Kau tak tunaikan hak-hak yang kau pangkah ni. Yang kau dah pangkah kau tunaikan hak dia. Tunaikan tak hak? Saya tanya tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, tunaikan tak hak? Dapat tak hak kita? Loh, kok meneng baik? Ngomonglah. Saya tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan belajar sekarang dapat biasa-biasa ke kena bayar? Kapok. Kan macam mana? Itulah tanggungjawab pemimpin. Yang benar-benar menunaikan hak. Allahu Akbar. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, wa taqatta'a bihimul asbab. Esok ni dekat akhirat kan terputus. Esok yang kita suka ni, yang kita agung-agungkan ni kan, kalau dia menunaikan tanggungjawab hak kepada Tuhan, laksanakan, alhamdulillah.
Sama-sama dia masuk sama-sama surga kan. Tapi dia berlepas tangan, berlepas diri. Ayat seterusnya. Wa qala alladziina ittabi'u law anna lana karrah. Sebut. Dan orang-orang yang mengikutinya berkata, yang ikut berkata tu, yang mengikuti yang Mengkah, yang ikut ketua tadi, dicakap dekat Tuhan, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia. Sekiranya dapat ke tak dapat? Tak dapatnya. Sekiranya diberi kesempatan kembali dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka. Memang dah tak boleh. Kau dah ikut masih kat dunia, memang tak sempat lah. Kan? Sebagaimana mereka meninggalkan kami. Maknanya esok ni orang ketua ni yang tak betul ni kan, tentu dia salah. Dia tinggalkan kita. Tu dia tanya, kau dulu kenapa aku ni salah? Aku ni dah dosa, aku dah buat salah. Yang kau pilih juga ni aku kenapa? Tak faham? Tak faham lagi? Aku pun tak tahu nak cakap macam mana lagi lah. Jangan marah saya lah. Kata orang cakap, apa lah ustaz ni nak cerita pula dalam perkara macam ni. Betul lah. Allah beritahu, bukan benda perkara kecil. Kita memilih kepada orang yang membawa kepada mentauhidkan Tuhan. Jangan main-main. Ini dia cakap Al-Azhar. Mana boleh dengar kita ramai majmuk nak Islam. Payah. Belum buat dah cakap payah. Macam mana? Belajar sejarah. Masa perdamaian Hudaibiyah, kaum musyrikin Hazrat bersatu, Nabi satukan tau. Orang kafir, orang Islam. Kenapa boleh? Kita boleh cakap tak boleh pula. La ilaha illallah. Cakap apa? Allah beritahu dalam Quran. Kita boleh menafikan? Setiap apa yang Allah beri semuanya ada hikmah. Ni wahyu. Bukan cakap mulut, bukan ikut akal fikiran. Apa yang Nabi sebut semua wahyu daripada Tuhan. Kita boleh cakap, mana boleh? Kita ni siapa kita? Kan? Allah beritahu, demikianlah wa kadzalika yurihimullahu a'malahum masaratu alaihim. Demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan mereka lakukan menjadi penyesalan bagi mereka. Yang kita takut apa? Kalau dah salah sampai salah, amal kita walaupun banyak macam mana sekalipun, sedekah kita banyak macam mana pun, Allah sebut ayat akhir tu, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Mana? Salah apa? Salah apa? Salah pilih pemimpin. Aku tak sebut mana-mana, tetapi fikir sendiri. Kan? Esok 19 hari bulan sembahyang hajat banyak-banyak. Semoga Allah lorongkan kita ini, kaulahkan Islam yang kita selama mana kita ucapkan, selama mana kita sebutkan dalam kehidupan kita. Biarlah yakin dan benar Allah saja yang mengetahui segala-galanya. Enak? Kita tak mampu, kita tak kuat. Orang cakap, alah ustaz, Islam ke ni kan dia berita serupa ke? Serupa macam mana? Kan? Orang Islam kan? Sekarang orang Islam ni tak betul, lebih baik orang bukan kafir lagi baik. Kalau itu kau jawapannya, Allah tak suruh gitu. Kan? Jadinya kita nampak, kalau kata kita ni, contoh aku sendiri pun, aku punya belum betul juga. Pasal aku tak duduk kat situ, belum tentu bukan aku tak betul. Tapi persoalannya antara mudarat yang kecil dengan mudarat yang besar, mana nak pilih? Kita tu mudarat besar, dan tentu dia dah salah, dan tentu dia memang disabitkan dan sebagainya. Dah besar tu, salah.
daripada mudarat yang kecil. Mudarat kecil ni dia ada salah sedikit kan, tapi dia tak sampai rasuah dan sebagainya kan. Mana kita bila fikirlah ini, saya cuma memberi pandangan berpandukan dengan Al-Quran dan Tuhan yang melihat. Ya tak? Isu ni ialah isu semasa ya, di samping kita ni jangan sampai kita beramal kan, beramal sungguh tetapi Allah kata wa ma hum biharijina minan nar. Kita ni kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, orang yang banyak dosa, orang yang nak bersihnya daripada nak masuk neraka, dia masuk neraka, cuci dia cuci tau. Cuci yang dah habis masuklah pergi surga sampai pintu kan, dia nak masuk. Kau siapa? Ada sertifikat nak masuk? Aku dari neraka nak masuk. Allah kata wa ma hum biharijina minan nar. Allahu akbar. Mereka tidak keluar daripada neraka, masuk. Tapi kalau macam mana? Allah serahlah itu. Jadi tuan-tuan nak pergi ni sembahyang, minta kat tu Tuhan, jangan minta kat siapa. Ya Allah, kau berilah petunjuk ya Allah, aku tak tahu ya Allah kan. Mudah-mudahan kan hidup kita ni sementara dekat dunia, kekal abadi kat sana kan. Jadi bincang-bincanglah kita, tanyalah orang yang lebih arif. Tu je, tanya orang yang lebih arif. Kau tanya aku tak tahu, aku cerita ni boleh kan. Tapi seorang tanya, lepaslah tanggungjawab aku dah cerita. Betul? Lepaslah tanggungjawab aku dah cerita. Kau nak nyalakan aku lagi? Kapok. Jadi saya rasa sekadar dulu tuan-tuan nak cerita lagi banyak ni. Tapi tak apalah. Dah 8:21 kan? Saya janji diri sikit lagi. Jadi mudah-mudahanlah ibu dan bapa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan kehidupan kita ni bukan nak pilih kita siapa hebat, siapa nak menang, bukan. Tetapi sejauh manakah kita memandang keberadaan Tuhan dalam hidup kita, kita membenarkan dan meyakinkan kehidupan kita ini untuk kembali kepada Tuhan. Allah redha dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doa moga-moga perjalanan hidup kita ini semua dalam kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan perjalanan hidup kita ini, apa yang kita lafazkan berbetulan dengan apa yang kita ungkapkan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua kita ini masuk surga Allah Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada yang kami ketahui ataupun tidak ketahui ya Allah. Berkatilah kami, rahmatilah kami, berilah kami hidayah-Mu agar kami sentiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih di atas kehidupan kami, nafas kami dan rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga hari ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan ibadah dan amalan yang baik. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada dalam rahmat dan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong terhadap sesama manusia ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat malu yang dengannya kami dapat mentaati segala perintah-Mu dan dapat menjauhi segala larangan-Mu. Moga-moga sifat malu tersebut dapat menjuruskan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk mendapat hidayah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang taat kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa memohon keredaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman,
Curahkanlah hidayah-Mu agar kami dapat jadikan sebaik-baik penghayatan, Ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah benar untuk kami ikuti, Ya Allah. Jelaskan perkara yang batil agar kami jauhi, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami sebaik hati yang selalu redha atas ketentuan-Mu dan jauhkanlah diri kami daripada sifat mementingkan diri sendiri, Ya Allah. Ya Allah, di malam yang penuh tenang, penuh barakah ini, Ya Allah, kami bermohon agar dipermudahkan segala urusan kami, baik urusan agama, dunia dan akhirat, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk kami menaluki setiap ujian yang mendatangi kami, Ya Allah. Ya Allah, kami memohon, Ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Kaum keluarga kami, Ya Allah. Guru-guru kami, Ya Allah. Sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Serta sekian kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, Ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban mufi'ah wa yaqinan shadiqah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika ya rahimin wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika ya rahimin wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika ya rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir.